Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Berikutan kemangkatan Sultan Johor Pahang Riau, Bendahara Tun Abdul Jalil bin Tun Habib Abdul Majid ditabas sebagai Sultan Johor ke-11 menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil ke-4, menggantikan Sultan Mahmud Mangkat di Julang, yakni Sultan Johor terakhir dari keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda menyusun semula majlis orang kaya yang berperanan sebagai penasihat Sultan. Majlis orang kaya ini terdiri daripada Bendahara, Temenggung, Laksmana, Shah Bandar dan Sri Bija Diraja. Anak-anaknya, Tun Sulaiman bin Sultan Abdul Jalil ke-4 dilantik menjadi Yang di-Pertuan Raja Muda, yang kemudiannya menjadi Sultan Johor yang gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tun Hussein bin Sultan Abdul Jalil ke-4 pula dilantik menjadi Bendahara Terengganu dan dikenali sebagai Bendahara Pekok. Seorang lagi anaknya yang sebelum itu merupakan Temenggung Johor, Tun Abbas bin Sultan Abdul Jalil ke-4 dilantik menjadi Bendahara dan tinggal di Pahang yang merupakan negeri di bawah Empayar Johor Riau dan dikenali sebagai Bendahara di Pahang. Adiknya Tun Muhammad Tahir bin Sultan Abdul Jalil ke-4 dilantik menjadi Temenggung Johor apabila Tun Abbas menjadi bendahara di Pahang. Anak Tun Abbas iaitu Tun Abdul Jamal menggantikan bapa saudaranya menjadi Temenggung Johor yang menguasai tanah besar Johor dan Singapura dan tinggal di Bulang, Kepulauan Riau. Jawatan Temenggung Johor kemudian diwarisi dari generasi ke generasi oleh keturunan Temenggung Tun Abdul Jamal yang berkahwin dengan Daing Maimunah binti Daing Perani, iaitu Temenggung Daing Kecil, Temenggung Daing Abdul Rahman, Temenggung Daing Ronggit atau dikenali sebagai Daing Ibrahim, dan Temenggung Abu Bakar yang kemudiannya menjadi Maharaja Johor dan seterusnya Sultan Johor. Raja Bendahara ialah gelaran yang digunakan oleh Bendahara Kesultanan Johor yang memerintah Pahang sebagai wakil mutlak Sultan Lingga. Bendahara Johor pertama yang dianggap sebagai Raja Bendahara Pahang ialah Tun Abdul Majid bin Tun Hassan, berbanding dengan bendahara-bendahara sebelumnya yang dikenali sebagai Bendahara-Bendahara Johor, walaupun peranan yang dimainkan tetap sama, iaitu sebagai Bendahara Johor lama. Tetapi semenjak zaman Bendahara Abdul Majid, status tanah Pahang telah berubah menjadi tanah Kurnia. Sultan Lingga ketika itu, Sultan Mahmud Shah III, telah mengurniakan negeri Pahang kepada keluarga bendahara sebagai warisan turun-temurun keluarga mereka. Baginda bertindak begitu untuk memujuk keluarga bendahara yang terpaksa berkongsi kuasa dengan keluarga Bugis sejak tahun 1770. Bendahara Pahang sebagai penghulu kepada jemaah pembesar tradisi Melayu dan dalam kerabat setara raja. Bendahara-bendahara Pahang kini menjadi status unik sebagai raja kecil di Pahang, tetapi dalam masa yang sama tetap berperanan sebagai bendahara dalam kerajaan Johor lama. Para pembesar Melayu Pahang bersumpah taat setia kepada Bendahara Pahang, bukan sebagai bendahara, tetapi sebagai Raja Bendahara Pahang. Walaupun demikian, bendahara-bendahara Pahang tetap menyembah kepada sultan-sultan di Johor lama.
Gelaran Raja Bendahara Pahang ditinggalkan apabila Bendahara Tun Ahmad yang memerintah selepas menang dalam Perang Bendahara Pahang memakai gelaran Sultan pada tahun 1882. Pahang secara rasminya memisahkan diri daripada Kesultanan Johor dan pewarisnya Kesultanan Linggar Riau pada tahun tersebut. Walaupun pada praktiknya Pahang sudah tidak lagi bernaung kepada mana-mana kerajaan sejak tahun 1824. Berikut adalah senarai Raja Bendahara Pahang. Tun Abdul Majid bin Tun Hassan, Raja Bendahara 1. Tun Muhammad, Raja Bendahara 2. Tun Qoris, Raja Bendahara 3. Tun Ali, Raja Bendahara keempat. Tun Mutahir bin Tun Ali, Raja Bendahara kelima. Tun Ahmad, Raja Bendahara ke-6, yang kemudian menggunakan gelaran Sultan Pahang moden pertama. Tun Abdul Majid bin Tun Hassan, Raja Bendahara 1 dari 1777 hingga 1802. Mempunyai 4 orang anak, iaitu Tun Abdul Muttalib, Tun Muhammad, Tun Qoris dan Tun Deh. Walaupun Bendahara Tun Abdul Majid dan kaum keluarganya berpusat di Pahang, namun banyak masanya dihabiskan di Riau kerana mengiringi Sultan Mahmud menguruskan kerja-kerja pemerintahan kerajaan Johor di situ. Bagaimanapun, dalam tahun 1787 Masihi, Sultan Mahmud telah meninggalkan pusat pentadbiran baginda di Riau kerana mempunyai masalah dengan pihak Belanda. Baginda berserta dengan angkatan sebanyak 200 buah perahu telah pergi ke Linggar, iaitu Daib, membuat tempat persemayaman baru di situ. Bendahara Tun Abdul Majid pula mengambil keputusan berpindah semula ke negeri Pahang dengan angkatan sebanyak 150 buah perahu. Dalam tahun 1802 Masihi, Tun Abdul Muttalib yang bakal menjadi bendahara muda telah dibunuh oleh ayahanda saudaranya, Temenggung Tun Abdul Jamal, iaitu anaknya Bendahara Tun Abbas, yang cemburu di atas layanan yang diberikan oleh Sultan Mahmud Shah ketiga kepadanya dalam satu majlis diraja. Tidak lama kemudian, Tun Abdul Majid pula menemui ajal baginda di Pahang. Tun Muhammad, Raja Bendahara kedua dari 1802 sehingga 1803. Anaknya kedua Tun Abdul Majid, iaitu Tun Muhammad yang tinggal di Riau, telah dipanggil ke Linggar lalu dilantik oleh Sultan Mahmud Shah ketiga menjadi bendahara. Setelah itu, Tun Muhammad berangkat ke negeri Pahang, mahu memulakan tugasnya di situ. Malangnya dalam pelayarannya dari Pulau Tioman hendak menuju ke Endau, kapalnya telah karam dipukul ribut kencang pada 1803. Baginda, salah seorang isterinya dan beberapa orang pengikutnya mati kelemasan dalam tragedi tersebut. Baginda inilah yang kemudiannya digelar marhum mangkat di laut. Jenazahnya telah dimakamkan di Pulau Tioman. Namun, saya mempercayai bahawa kematiannya bukan disebabkan oleh dipukul ribut, tetapi disebabkan pengkhianatan orang-orang pembesar Pahang yang berpeluang untuk merebut kuasa setelah negeri Pahang bertukar status menjadi negeri kurnia dari Sultan Mahmud Shah ketiga. Setelah berjaya membunuh Tun Muhammad, kapalnya dikaramkan bagi menghilangkan bukti-bukti pengkhianatan dan dilihat sebagai kemalangan. Taktik licik ini telah dirancang dengan teliti dari awal. Tun Qoris, Raja Bendahara ketiga dari 1803 sehingga 1806. Dalam tahun 1803 Masihi, anaknya Tun Abdul Majid yang seorang lagi bernama Tun Qoris telah dilantik sebagai bendahara, bergelar Bendahara Paduka Raja. Tun Qoris adalah Raja Bendahara Pahang ketiga menggantikan abangnya Tun Muhammad. Apabila mendengar ada anak kapal seramai 40 orang yang dinaiki abangnya yang terselamat daripada karam,
beliau bertindak membunuh kesemua anak kapal tersebut kerana menganggap mereka tidak sedaya upaya menyelamatkan abangnya. Perbuatannya, Tun Koris tersebut menyebabkan reputasinya sebagai Raja Bendahara Pahang dianggap buruk dan yang kejam. Bagaimanapun, pemerintahan Tun Koris juga tidak lama. Baginda mangkat 3 tahun kemudiannya, iaitu dalam tahun 1806 Masihi. Beliau kemudiannya digantikan oleh anaknya bernama Tun Ali. Tun Ali, Raja Bendahara keempat dari 1806 sehingga 1847. Selepas kebangkatan Tun Koris, anaknya Baginda Tun Ali pula dilantik sebagai Bendahara Johor oleh Sultan Mahmud Shah ketiga. Pada masa itu, umur Tun Ali baru mencecah 25 tahun. Beliau mendapat gelaran Bendahara Siwa Raja. Tidak seperti bendahara-bendahara Johor yang sebelumnya, Tun Ali ditakdirkan hidup lama, iaitu sehingga tahun 1857 Masihi, dan menjadi antara bendahara Johor Pahang yang paling lama memerintah selama 25 tahun. Selepas kebangkatan Sultan Mahmud ketiga, Empayar Kesultanan Johor Pahang Riau berpecah. Ekoran perebutan tahta oleh anak Sultan Mahmud Shah ketiga, iaitu Raja Hussein dan Raja Abdul Rahman. Raja Bendahara Pahang, Tun Ali bertindak memisahkan Pahang dan tidak lagi mahu dinaungi di bawah Empayar Johor supaya tidak jatuh ke tangan penjajah British atau Belanda. Tun Ali kemudiannya membuat keputusan untuk bersara dan melantik puteranya Tun Mutahir sebagai bendahara yang baru, bergelar Sri Maharaja dalam tahun 1847 Masihi. Tun Mutahir bin Tun Ali, Raja Bendahara kelima dari 1847 sehingga 1863. Tun Wan Muhammad Tahir atau lebih dikenali sebagai Tun Mutahir ketiga merupakan Raja Bendahara Pahang yang memerintah dari 1847 sehingga 1863. Beliau merupakan Raja Bendahara Pahang yang terakhir dan meninggal dunia pada tahun 1863. Tun Mutahir telah dilantik sebagai bendahara muda oleh ayahandanya Tun Ali dalam satu majlis diraja di Linggar, iaitu Pusat Kesultanan Johor Lama, dalam tahun 1832 Masihi. Dalam tahun 1847 Masihi, Tun Ali mengumumkan persaraannya dan melantik Tun Mutahir sebagai Bendahara Sri Maharaja dengan berpusat di Gancong. Semenjak itu, Tun Mutahir dikenali juga sebagai Bendahara Gancong. Tun Mutahir dilahirkan pada tahun 1803. Merupakan putera lelaki tertua kepada Bendahara Siwa Raja Tun Ali daripada adik-beradiknya yang seramai 11 orang, iaitu 5 lelaki dan 6 perempuan. Tun Mutahir ialah putera Tun Wan Ali, Bendahara Siwa Raja, dan Cik Wan Ngah. Pada tahun 1832, beliau diisytiharkan sebagai Bendahara Muda di Linggar, ibu negeri Kesultanan Johor pada masa itu. Saudara lelaki Tun Mutahir ialah Wan Ismail, Wan Ahmad, yang ini kemudiannya menjadi Sultan Ahmad I, Wan Mansur dan Wan Hasan. Sementara saudara perempuannya adalah Wan Sulong, yang ini berkahwin dengan Syed Omar Al-Atas, Perdana Menteri Pahang, Wan Teh, Wan Timah, Wan Andak, Wan Sunet, yang ini berkahwin dengan Wan Abdullah, Adinda Sultan Abu Bakar Johor, dan Wan Esah, yang ini berkahwin dengan Tengku Kecik Johor. Tun Mutahir berkahwin dengan 3 orang isteri, iaitu Tengku Kecik, iaitu puteri Sultan Johor Lama di Linggar, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Tengku Cik, iaitu puteri Sultan Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Tengku Cik, iaitu puteri Sultan Linggar Riau, Sultan Muhammad II Muazzam Shah. Daripada perkahwinannya telah mendapat 9 orang anak, iaitu 6 putera dan 3 puteri.
putera-puteranya adalah Tun Qoris, Tun Abdul Rahman, Wanda, Wan Abdullah, Wan Muhammad dan Wan Ibrahim. Puteri-puteri Tun Mutahir pula adalah Engku Puan, yakni berkahwin dengan Sultan Mahmud Muzaffar Shah Johor, Engku Ned dan Engku Cik, yakni berkahwin dengan Sultan Abu Bakar Johor. Sejurus selepas kepangkatan Tun Ali dalam tahun 1857 Masihi, berlakulah peristiwa Perang Bendahara Pahang atau Perang Saudara Pahang di antara Tun Mutahir dan adindanya, yakni berlainan bonda Tun Ahmad, memakan masa selama 6 tahun, iaitu dari tahun 1857 sehingga 1863 Masihi. Tun Wan Ahmad bin Tun Ali, Raja Bendahara ke-6 dari 1863 sehingga 1881. Tun Wan Ahmad telah diputerakan pada hari Isnin, 23 Mei 1836 Masihi di istana ayahandanya di Pulau Maulana, Pekan. Beliau merupakan putera yang kelima dari 11 saudara. Selepas berjaya mengalahkan abangnya Tun Mutahir dalam Perang Saudara Pahang, Tun Ahmad pula menggantikan tempatnya di Pahang. Selang beberapa bulan selepas tamat peristiwa Perang Saudara Pahang, Gubernur British telah menerima Wan Ahmad sebagai pemerintah de facto Pahang yang baru tanpa mempersoalkan keabsahan tuntutannya, tindak tanduk dan cara pengambilan negeri Pahang yang dibuat dengan melanggar adat Melayu, malah undang-undang British sendiri. Apatah lagi, Tun Mutahir sendiri masih ramai waris lelaki dan salah seorang daripada mereka, yakni Tun Abdul Rahman, telah pun dilantik sebagai Raja Bendahara Pahang yang berikutnya, iaitu selepas kebangkatan Tun Mutahir dan Tun Qoris. Semua itu ditolak mentah-mentah oleh pihak British dengan dakwaan Wan Ahmad telah diterima dengan baik oleh rakyat negeri Pahang. Perjuangan Tun Mutahir diteruskan oleh anandanya, Bendahara Seri Maharaja Tun Abdul Rahman, dengan dibantu secara aktif oleh dua orang saudaranya, iaitu Wanda dan Wan Abdullah. Bagaimanapun takdir tidak menyebelahi mereka. Susulan daripadanya, Tun Wan Ahmad telah dilantik oleh pengikutnya sebagai Raja Bendahara Siwa Raja Pahang dari tahun 1863 sehingga 1881, selama 18 tahun. Kemudian dalam tahun 1882 Masihi, Tun Wan Ahmad diangkat oleh Pembesar Jelai sebagai Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Gubernur British mengiktiraf pelantikan tersebut dalam tahun 1887 Masihi. Baginda kemudian dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang moden pertama dan secara rasmi dilantik sebagai Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah pada 25 September 1884. Baginda menuruni tahta kerana usia tua memihak kepada puteranya Sultan Mahmud Shah pada tahun 13 April 1909. Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah telah mangkat pada 9 Mei 1914 setelah memerintah selama lebih kurang 25 tahun. Baginda mangkat dengan meninggalkan beberapa orang isteri, putera dan puteri dan telah dimakamkan di makam diraja di Kampung Marhum, Kuala Pahang pada 11 Mei 1914. Maka dari Zurat Sultan inilah kekal sebagai pemerintahan Kesultanan Pahang hingga ke hari ini. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini.
Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.